Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat petang. Hari ni hari apa? Okey. Hari ini 8 hari bulan So 8 hari kita kena kurung. Jadi semuanya sehat-sehat belaka Yang penting semuanya sehat, semuanya tak keluar daripada rumah, semuanya kunci diri dalam rumah, buat benda-benda yang berfaedah. Janji kita dapat putuskan COVID COVID-19 daripada negara kita dan juga daripada dunia ini. Lenyapkan cepat-cepat supaya kita boleh bebas macam sebelum ni. Okay, so you all dah ready nak belajar ataupun nak dengar? Dr. Ju bukanlah cikgu pun, bukannya pandai sangat pun, tapi cuma nak share apa yang Dr. Ju tahu. Okay, sebab waktu-waktu PKP ni tak ada benda yang nak buat. Apalah salahnya kalau you all ambil sikit waktu untuk dengar sharing Dr. Ju, boleh share dekat orang lain apa yang ilmu yang you all dapat daripada Dr. Ju. Jadi dapatlah kita manfaat. Okey, petang ini. Okey, semua alhamdulillah. Okey, assalamualaikum balik. Siapa yang bagi salam tu? Waalaikumsalam semua. Okey. So, Dr. Ju hari ni nak bercerita pasal kolesterol, pasal ubat kolesterol, sebab ada yang bertanya Dr. Ju kan, bila dia orang mengamalkan ketogenic diet. Dr. Ju adalah pengamal ketogenic diet. Dr. Ju ngajar ketogenic diet dan Dr. Ju punya dalam Dr. Ju punya protokol diabetik, dalam Dr. Ju punya protokol autoimmune disease, protokol kidney disease, semuanya Dr. Ju Dr. Ju dalam isi protokol tu adalah salah satunya adalah dengan mengamalkan ketogenic diet. So ketogenic diet adalah diet di mana dalam diet kita ni tinggi lemak. Sampai 75% daripada apa yang kita makan adalah lemak. Dan kenapa lemak? Dr. Ju dah banyak kali cerita. Kalau yang belum tahu, mungkin you all boleh tengok Dr. Ju punya video yang lepas-lepas. Kenapa Dr. Ju dalam ketogenic diet ni kita perlukan banyak lemak lah. So jadi bila orang mengamalkan ketogenic diet ni ataupun kita mengambil lemak baik, walaupun dia lemak baik, ada yang patient Dr. Ju ni yang bila buat je ketogenic diet semua bagus. Kolesterol pun drop, dia punya autoimmune dia pun tak flare up, diabetiknya boleh reverse, masalah kidney disease pun boleh reverse. Sebab ini adalah salah satu daripada Dr. Ju punya protokol. Dr. Ju ada banyak protokol kan. So, dan ada juga yang komplain kolesterol dia naik. Maknanya LDL dia, kolesterol dia naik. Doktor, LDL kolesterol saya naik. Macam mana ni doktor? Kena ambil ubat ke? Jadi ramai yang tanya macam tu. Jadi walaupun Dr. Ju dah banyak kali bercerita pasal kolesterol ni, mungkin ada yang belum dengar, mungkin ada yang masih lagi macam tak confidence lagi, masih lagi tertanya-tanya, masih lagi takut sama ada boleh ke mengamalkan ketogenic diet ni, boleh ke kalau kolesterol tinggi ni nanti dapat heart attack. Masing-masing semuanya takut. Jadi hari ini Dr. Ju buat explanation kat sini sikit. Kalau ada doktor dekat sini, all boleh rujuk juga apa yang Dr. Ju sampaikan hari ini, supaya kita sebagai doktor sepatutnya kita kena open minded, kena banyak buat kajian, kena jangan dengar daripada satu pihak sahaja. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat ni kadang-kadang lebih merosakkan orang daripada membetulkan keadaan. Jadi
kalau apa ni kita selalu dimomok-momokkan bahawa kalau kita buat kalau kolesterol tinggi, maknanya kolesterol tu akan menyebabkan kita dapat sakit jantung. Kalau kolesterol lebih daripada 5.5, wow, kolesterol tinggi, nanti dapat sakit jantung. Lagi-lagi bila dia tengok dia punya LDL tinggi, LDL tu kolesterol jahat, nanti dapat heart attack. Adakah benda ini betul ataupun sebenarnya benda ni tak ada evidence yang benar. Kalau you tengok kalau Dr. Ju nak share dekat sini dekat sini kot dia kata kalau you tengok daripada artikel ni daripada dia extract daripada American Journal of American Journal of Heart Disease, kata silap macam itulah, daripada Persatuan Sakit Jantung Amerika. Dia menyatakan, dia kata adakah betul kolesterol tu boleh menyebabkan sakit jantung? Jadi daripada kajian sebenarnya tak ada pun evidence, tak ada pun bukti menunjukkan bahawa kolesterol tinggi itu boleh menyebabkan sakit jantung. Boleh menyebabkan sakit jantung. Ini doktor cakap boleh menyebabkan sakit jantung. Maknanya kolesterol bukan menyebabkan sakit jantung. Tapi ini belum habis cerita tau. Jangan terus ambil saja apa yang doktor cakap ni. Dan jadi maknanya dekat sini dia dikatakan bahawa sebenarnya kolesterol bukan penyebab sakit jantung. Jadi apa yang menyebabkan sakit jantung? Jadi maknanya sekarang ni kalau kolesterol tu tinggi, adakah risiko kita dapat sakit jantung tinggi? Jawabnya ya. Kalau kolesterol tinggi memang kita ada risiko mendapat sakit jantung. Tetapi adakah kolesterol itu punca kita dapat sakit jantung? Maknanya, dan kalau kolesterol tu tinggi, LDL tinggi, adakah dia menyebabkan risiko untuk dapat sakit jantung tinggi? Ya, tapi adakah LDL tu punca kita dapat sakit jantung? Itu yang Dr. Ju nak explain dekat sini Maknanya adakah kalau LDL kita 6, kita kena ambil ubat kolesterol? Itu yang Dr. Ju nak explain kat sini. Maknanya kita kena tahu jenis kolesterol. Apa dia kolesterol? Maknanya yang mana satu kolesterol adakah dalam dunia ni ada kolesterol jahat, kolesterol baik? Jadi dua-dua tu makhluk Allah tu. Sama ada yang baik, ada yang jahat. Dan kita kena fikirkan juga kalau kolesterol tu tinggi, adakah umur kita makin panjang atau umur kita makin pendek, ataupun juga dan kalau kita ambil ubat kolesterol, dia punya betul ke ubat kolesterol tu boleh turunkan kolesterol? Ya. Ubat kolesterol boleh turunkan kolesterol, tetapi adakah dia membantu menurunkan risiko penyakit jantung? Itu yang kita kena perlu fikirkan balik. Jadi sebenarnya ramai orang ambil ubat kolesterol daripada evidence base sahaja, tapi kat mana kita nak tahu, maknanya macam mana kita nak tahu betul lagi lebih lanjut? Tak ada siapa pun yang bagi tahu. Jadi Dr. Ju hari ini berusaha untuk try bagi tahu you all apa sebenarnya berlaku. Sebenarnya kolesterol tu apa? Sebelum Dr. Ju teruskan kolesterol itu apa, you all kena tahu juga bahawa untuk orang yang ada sakit jantung, memang kolesterol dia tinggi. Memang orang yang ada heart attack, dia buat kajian, LDL kolesterol dia tinggi. Kolesterol dia tinggi, tapi adakah kolesterol tu punca kita boleh dapat sakit jantung? Okey, contohnya Dr. Ju tunjuk dekat sini contohnya kalau you all ada macam ni ada kebakaran macam ni ada kebakaran macam ni ada kebakaran. Dalam kebakaran tu ada macam-macam contohnya dalam kebakaran kita ni, dalam kebakaran yang berlaku tu, apa yang ada dekat tempat yang dekat insiden tu? Apa yang ada dekat insiden tu? Dekat insiden tu siapa yang ada dekat situ? Mungkin ada ambulans, mungkin ada bomba, mungkin ada pegawai bomba, mungkin ada orang ramai kat situ. Jadi kebakaran berlaku dekat situ. Aksiden berlaku dekat situ. Contohnya kita ada aksiden kita ada aksiden. Siapa lagi ada dekat aksiden? Aksiden mungkin ada polis, ada pegawai bomba, ada orang ramai. Adakah kita nak salahkan
ahli bomba tu, sebab setiap kali ada kebakaran ada ahli bomba. Setiap kali kebakaran ada ada bomba. Nah, maknanya ada kereta bomba. Apa dipanggil lori bomba jadi adakah kita kena menyalahkan ahli bomba yang ada dekat kebakaran tu? Adakah ahli bomba tu yang menyebabkan kebakaran tu berlaku? Yang itu yang kita kena tahu. Yang itu yang kita kena fikirkan. Sebenarnya apa yang berlaku? Adakah ahli bomba tu yang menyebabkan kebakaran tu berlaku, ataupun benda lain yang mencetuskan kepada kebakaran tu? Yang ini kita kena fikir. Adakah kalau ada satu aksiden, dekat aksiden tu ada polis, kita salahkan polis tu punca aksiden tu, ataupun sebenarnya polis tu nak bantu orang yang kena aksiden tu, ataupun polis tu sebenarnya yang membantu membantu trafik, ataupun polis tu datang nak tengok apa berlaku. Jadi kita tak boleh salahkan kolesterol dalam berlakunya penyumbatan salur darah. Penyumbatan salur darah dekat salur darah jantung, bila penyumbatan tu berlaku pada salur darah yang bagi makan pada jantung, iaitu coronary artery. Maknanya coronary artery kita tersumbat, menyebabkan jantung kita tak boleh dapat makan. Keadaan tu dipanggil atherosclerosis. Maknanya penyumbatan pada salur darah. Jadi penyumbatan salur darah yang bagi pada makan kepada kita punya jantung. Dan penyumbatan tu sebenarnya bukan sahaja berlaku dekat salur darah. Penyumbatan tu boleh berlaku kat tempat-tempat lain juga. Boleh berlaku dekat otak kita, boleh dapat stroke, boleh berlaku dekat kita punya kidney, buah pinggang, boleh berlaku dekat kita punya mata. Sebenarnya benda tu semuanya boleh berlaku di mana-mana sahaja. Sebenarnya yang kat sini yang Dr. Ju cuba nak explain apa sebenarnya yang berlaku. Okey, kadang-kadang kita tengok, kita kena tahu satu fakta. Satu fakta. Okey, kalau orang tu kolesterol dia let's say 4.5, kita cakap normal. Adakah bermakna kalau kolesterol dia 4 tu dia tak akan dapat sakit jantung? Dan kalau kadang-kadang kita tengok juga kalau 4 tu adakah dia sehat? Kalau kolesterol you 4 adakah you sehat? Dan satu lagi, kalau kolesterol you 8 adakah you tak sehat? Yang ini yang kita kena faham. Maknanya kalau kolesterol kita kolesterol kita rendah bukan bermakna kita sehat. Dan kalau kolesterol kita tinggi bukan bermakna kita tak sehat. Tapi ada benda lain yang berlaku dekat situ. Jadi kita kena tahu dia punya semua apa yang ada dalam kolesterol. Maknanya kita kena tahu sebenarnya apa dia kolesterol. Adakah kolesterol tu lemak? Adakah kolesterol tu sebenarnya kolesterol tu apa? Yang itu yang kita kena faham. Adakah kolesterol tu semuanya jahat? Sebab dalam kolesterol, kalau you all buat blood test, dekat depan Dr. Ju ni ada blood test, ada orang coaching dengan Dr. Ju. So dekat sini ada blood test. So bila kita ada blood test ataupun kita ada ujian darah, kita buat kolesterol profile, ataupun dia panggil dekat sini apa nama test ni dia panggil test ni adalah lipid profile, ataupun ada yang ditulis cardiovascular risk. Cardiovascular risk ni adalah penyumbatan dekat saudara. Jadi kita kena tengok dalam kita punya blood test tu, kita ada nampak, pertama kita ada nampak total kolesterol, jumlah kolesterol. Maknanya lepas tu dalam tu ada juga LDL kolesterol. Dalam tu ada HDL kolesterol. Dalam tu ada triglyceride. Lepas tu dalam tu juga ada ratio. Ada ratio. Maknanya ratio antara HDL dengan total kolesterol.
Jadi apa maknanya tu? Yang you all tengok ada juga orang yang pergi dekat farmasi dia buat kolesterol. Dia cuma buat total kolesterol. So farmasis kata, ni farmasis yang kat luar negara sana lah, bukan farmasi Malaysia. Farmasi Malaysia ni pandai-pandai ya. Jadi farmasi kat luar negara kata, dia kata kolesterol you tinggi. Ambil ubat kolesterol. So di-prescribe ubat kolesterol. Jadi you pun makan ubat kolesterol. Esoknya sebulan kemudian datang. Oh, kolesterol puan dah rendah. Oh, you pun suka hati. Oh, saya dah tak akan dapat sakit jantung dah. Betul ke benda ni? Jadi you kena tahu dulu apa sebenarnya kolesterol. Apa dia yang dimasukkan dengan LDL, HDL, triglyceride, itu sangat-sangat penting you all tahu. Sebab sebagai orang manusia, sebagai manusia yang ada fikiran, kita kena belajar untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebenarnya kolesterol ni, sebenarnya siapa yang keluarkan kolesterol? Jadi adakah kolesterol tu datang daripada makanan kita? Sebab dalam kita jedik diet kadang-kadang tengok Dr. Ju suruh ambil apa? Dr. Ju suruh ambil minyak kelapa. Dr. Ju suruh ambil apa ni lagi? Dr. Ju suruh ambil butter. Dr. Ju suruh ambil apa lagi yang tinggi-tinggi lemak ni? Ambil apa ni, Bosta. Bosta ni lagilah teruk, tinggi sangat dia punya lemak. Jadi kita kena ambil tahu apa sebenarnya apa dia kolesterol. Adakah kolesterol tu lemak? Lemak daripada binatang? Yes, kolesterol tu is lemak lah, is jenis lemak. Tapi kita kena tahu bahawa apa dia LDL? LDL tu sebenarnya adalah adakah dia kolesterol? LDL tu sebenarnya adalah kapal. Sebenarnya adalah lori lah, senang cerita. LDL tu transport. Apa dia HDL? HDL juga transport. Dan apa dia triglyceride? Triglyceride tu adalah kolesterol yang betul lah, yang lemaknya. Maknanya LDL dengan HDL ni adalah lori yang angkut kolesterol. Siapa yang buat kolesterol? You all kena tahu bahawa 75% ada daripada kolesterol ada yang buat adalah hati kita. Cuma dalam 25% yang datang daripada diet kita. Yang dimasukkan dengan kolesterol tu adalah triglyceride. Dan triglyceride ni kenapa hati kita buat? Sebab triglyceride ni adalah yang ada dalam tubuh kita ni, majoriti dalam tubuh kita ni gunakan triglyceride ataupun gunakan kolesterol tu untuk dia hidup. Contohnya otak kita. Dalam otak kita ada ada elektrik dekat situ yang bergerak membawa mesej daripada otak kita ni pergi ke seluruh tubuh badan kita. Otak kita ni macam komputer punya hard disk. So kalau hard disk dia corrupt, the whole body corrupt. Jadi otak kita ni perlukan kolesterol untuk transfer mesej daripada satu sel kepada satu sel dalam otak ni, kita perlukan kolesterol. Jadi maknanya kolesterol diperlukan oleh otak kita dan juga urat saraf kita untuk bekerja. Tanpa kolesterol, otak you tak boleh bekerja. Dan tanpa kolesterol, you punya urat saraf akan jam. Sebab urat saraf you, dia punya myelin sheath tu yang menjalankan elektrik dekat badan kita ni, dia dibuat daripada kolesterol. Dan you kena tahu juga bahawa untuk lelaki nampak handsome, dia juga perlukan kolesterol. Sebab kolesterol tu digunakan untuk buat hormon. Kolesterol juga dibuatkan oleh wanita untuk nampak cantik. Hormon-hormon wanita juga dibuat daripada kolesterol. You kena tahu tu. Jadi kalau kita tak cukup kolesterol untuk buat kita punya hormon-hormon, you tak akan handsome, you tak akan cantik, otak you akan bodoh. Sebab kolesterol tak cukup untuk kita punya otak gunakan. Dan apa-apa yang kita makan, iaitu lemak lah. Lemak yang kita makan, lemak bila masuk dalam usus kita, lemak tu kena dipecahkan. Molekul dia besar. Jadi molekul tu perlu dipecahkan dengan menggunakan bile salt ataupun hempedu. Jadi hempedu ni sebenarnya apa?
Hempedu ni sebenarnya juga dibuat daripada kolesterol. So, lemak ni juga dia akan menyerap banyak vitamin daripada usus kita. Vitamin D, vitamin A, D, E, K. Dia boleh masuk dalam badan kita hanya melalui lemak. Jadi, kalau tak cukup lemak dalam badan kita, kita tak cukup vitamin-vitamin A, D, E, K tadi ya. Okey, itu adalah bile salt. Lagi apa yang memerlukan kolesterol? Kita punya membrane cell juga perlukan kolesterol. Maknanya membrane cell ni untuk buat dinding sel kita. Kulit kita ni semua ada sel. Dalam badan kita ada 37 trilion sel dan sel kita ni ada dinding sel. Dan dinding sel ni juga menggunakan kolesterol sebagai dia punya bahan asasnya. So kalau kita tak ada kolesterol tu, maka kita punya sel-sel tak boleh repair diri dia. Antibody kita juga gunakan kolesterol. Tanpa kolesterol kita tak ada antibody. Immunity kita akan drop. Dia orang dah buat kajian, nanti tunjuk kajian dia di mana bila kolesterol kita rendah, you akan senang dapat jangkitan kuman. Jadi itu adalah guna kolesterol. Jadi kolesterol yang dibuat oleh hati akan diangkut masuk ke darah, ke tisu-tisu sel menggunakan lori. Lori yang bawa kolesterol tadi dibentuk dalam bentuk yang dipanggil triglyceride. Jadi triglyceride ni dihasilkan oleh hati kita dan dia diangkut ke seluruh tubuh menggunakan lori yang dipanggil LDL. Jadi LDL adalah lori, LDL adalah protein. Dia bukan kolesterol, dia bukan lemak. Low density lipoprotein, dia sebenarnya protein. So, daripada situ, LDL ni sebenarnya bila dia baru dah keluar daripada hati, bentuknya besar. Bentuknya besar dipanggil VLDL. Macam lori tu penuh. Penuh jadi dia besar. Jadi, daripada VLDL ni dia akan bagi isi dia kepada kita punya tisu-tisu. Jadi, maknanya dia akan jadi kecil. Dia bahkan jadi kecil. Lama-lama, lori tu kosong. Dah penuh, lori tu kosong. Jadi, bila lori itu kosong, lori itu akan balik semula ke dalam hati. Maknanya lori LDL tadi, lori tadi yang dah kosong, yang dah tak ada triglyceride, akan di-recycle, pergi balik ke hati. Jadi, maknanya kalau badan kita perlukan banyak triglyceride, maka banyaklah LDL ini akan dikeluarkan. Dan LDL ni semua akan di-recycle, pergi ke dalam hati kita balik untuk hati kita pakai balik. Maknanya macam transport lah, dia pusing. Okey, jadi dekat kita punya permukaan hati ni dia ada penyambut tetamu. Penyambut tetamu ni dipanggil reseptor. Jadi bila LDL tadi, lori tadi dah kosong, dia pusing balik, maka penyambut tetamu terima balik, bawa masuk dia ke dalam hati, dia isi balik, dia pusing-pusing macam tu je. Itu adalah LDL. Dan HDL pula adalah satu transport yang sebab dalam badan kita ada juga triglyceride yang daripada makanan kita. Daripada makanan kita walaupun dia cuma 25% sahaja. Dan triglyceride ini akan diangkut oleh yang dipanggil HDL. HDL adalah lori satu lagi. Lori ni kecil saja dan lori ni akan angkut kolesterol triglyceride yang ada dekat darah kita, bawa ke hati untuk diangkut oleh LDL, pergi masuk ke tisu. Jadi that's why orang kata LDL tinggi tu jahat. Sebab LDL ni dia kata kolesterol jahat. HDL ni baik sebab LDL dia bawa kolesterol pergi kat luar darah. HDL dia bawa kolesterol pergi masuk ke dalam hati. Jadi dia kata HDL tu baik. Sebenarnya benda tu sebenarnya tidak benar sama sekali. You all boleh buat research. You all boleh tengok macam yang betul-betul daripada orang yang pakar pasal benda ni. Jangan tengok dari yang tanya, jangan tengok daripada orang yang bukan pakar, yang hanya dengar-dengar sahaja. Okey, itu adalah apa yang berlaku. Jadi apa yang berlaku sekarang? Kenapa kita kata bahawa bila LDL tinggi, dia boleh menyebabkan kita dapat penyumbatan salur darah, boleh menyebabkan sakit jantung. Apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya apa yang berlaku adalah kita yang sabotaj LDL yang banyak tadi daripada balik semula ke dalam hati. Faham tak? Kita sabotaj diri kita daripada
ambil LDL tadi daripada hati kita, ambil LDL kita tadi untuk di-recycle, bawa kita punya triglyceride ke seluruh badan. Maknanya apa yang kita buat? Maknanya kita dalam badan kita, apa yang menyebabkan LDL tu tidak diterima oleh hati adalah bila kita tukarkan LDL tu kepada maknanya kita rosakkan LDL tu. Faham tak? Maknanya LDL tu bila dia sehat, bagus, dah lepas dia hantar barang, dia balik semula ke hati, hati kita terima dia. Tetapi apa berlaku bila LDL yang ada dekat dalam circulation tu kita rosakkan, kita kemikkan. Jadi bila dia kemik, rupa dia dah lain, rupa dia dah hitam ke, dah tak rupa pun LDL. Bila dia pergi ke hati, hati tak kenal dia. Hati tak kenal dia, hati reject dia. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, kita buat kita sabotage diri kita. Maknanya benda-benda yang menyebabkan radang dalam badan kita, iaitu glukos, insulin, apa lagi benda-benda toksik. Banyak benda-benda yang toksik dalam darah kita menyebabkan kita yang rosakkan LDL yang ada dalam badan kita. Jadi LDL itu jadi rosak, dan rosak ataupun dipanggil oxidize. Oxidize ni contohnya you makan apple. Apple tu you dah gigit, you letak kat luar. Apple tu tak jadi putih kan, dia jadi hitam. Jadi coklat. Itu maknanya oxidize. Maknanya apple tu dah rosak. Sama juga dengan LDL tadi, bila dia tinggi dalam badan kita sebab dia banyak angkut triglyceride untuk badan kita pakai, dan bila dia dah kosong macam tu, kita rosakkan dia. Kita ambil banyak gula dalam badan kita, gula terlalu tinggi, especially orang yang ada kencing manis yang tidak dikawal. Dalam badan kita banyak sangat bahan toksik, bahan-bahan toksik yang macam-macam, perasa, pewarna, pengawet, mungkin uric acid tinggi. Semua benda-benda itu boleh menyebabkan LDL kita tercemar, teroksidize, rosak. Jadi bila LDL kita rosak, dia balik semula ke hati, kita punya penyambut tetamu dekat hati tak kenal, reseptor kita tak kenal dia. Ini adalah Dr. Ju ambil daripada lecture daripada Dr. Nadir Ali. Dr. Nadir Ali adalah pakar bahagian lemak ni, bahagian kolesterol. Dia adalah kardiologis, dia adalah pakar jantung. Ini pakar jantung yang cakap daripada United States, yang banyak buat kajian. Nanti Dr. Ju akan tunjukkan dari apa yang Dr. Nadir Ali cakap. So, bila kolesterol bila LDL tadi dah oxidize, dipanggil oxidize as LDL. Dia rupanya dah tak sama dengan LDL yang senyum, yang cantik, handsome lagi. Dia dah tak elok. Jadi sel kita tak boleh terima dia. Maknanya liver tak boleh terima, tak kenal dia. So apa oxidize LDL ni buat? Oxidize LDL dipanggil LDL particle, LDLP. Jadi LDLP ni adalah LDL yang sudah rosak. Jadi LDL ni akan tinggi lah dalam darah kita. Lagi kalau kita sabotage diri kita, makan, minum macam-macam lah, rokok lah, apa-apa, semua tu akan menyebabkan LDL kita teroksidize. Dan LDL yang oksidize ni apa berlaku? LDL ni akan berkumpul dalam badan kita. Dia toksik, dia free radical. Jadi LDL ni akan menyebabkan dia akan masuk, pergi dekat kita punya salur darah, cederakan bahagian luas dinding salur darah yang dipanggil intima. Dekat kita punya salur darah, bahagian dalam tu dipanggil endothelium, dipanggil intima, dan tempat tu dia sangat-sangatlah fragile. Dekat situ sebenarnya ada bulu-bulu lah dekat situ untuk mengelakkan daripada kecederaan salur darah tu. Tetapi apa yang berlaku, oxidize LDL tadi, dia masuk ke dalam, dia cederakan bahagian dalam salur darah tu, kemudian dia masuk ke dalam bahagian dalam salur darah tu, dan dia berkumpul, dan ini menyebabkan oxidize LDL tadi invite ataupun panggil benda-benda lain untuk berkumpul dekat situ, terutamanya sel darah putih yang dipanggil makrofag. Sebenarnya makrofag ni adalah sel darah putih. Dia salah satu kerja dia adalah untuk makan oxidize LDL tadi. Dan oxidize LDL tadi bila dah dimakan oleh makrofag tu, dia akan dibuang ikut kita punya
kita punya berak, kita punya najis. Jadi macam mana kita nak turunkan kita punya LDL ni sebenarnya adalah dengan cara naikkan immunity kita. Kalau immunity kita drop, immunity kita sangat-sangat down, kita ambil mungkin makan ubat steroid, makan kita on steroid, on cytotoxic drug, of course lah kita punya immunity drop. Kita tak boleh remove oxidized LDL ni daripada badan kita, menyebabkan oxidized LDL ni tinggi. Dan bila you check you punya kolesterol, you tengok kolesterol ni sangat tinggi. Tapi yang mana satu? Yang itu yang kita dekat Malaysia susah, sebab kita tak ada test yang menentukan sama ada LDL yang ada dalam badan kita ni LDL yang mana. Jadi kita sebenarnya susah. Jadi the best thing adalah kita buat adalah dengan cara bukan cara buang semua LDL. Mungkin sebab LDL tu adalah LDL yang bagus, especially kalau you are on ketogenic diet. Bila orang on ketogenic diet, kenapa LDL dia tinggi? Because LDL dia sebenarnya adalah LDL yang baik. LDL dia adalah LDL untuk carry you punya fat tu ke dalam circulation, untuk you all diorang dah buat kajian ni sebenarnya kan. Sebenarnya memang orang yang buat ketogenic diet ni kolesterol LDL dia tinggi. Kenapa LDL dia tinggi? Banyak sangat sebabnya. Maknanya LDL yang fluffy tu sebenarnya dia adalah LDL yang baik, LDL yang tidak mencederakan kita. Yang mencederakan kita adalah LDL yang jenis P, jenis yang oxidized tadi. You all boleh cari lecture ni daripada lecture Dr. Nadir Ali. Jadi itu adalah apa yang berlaku. Jadi kita tak boleh salahkan LDL, sebab kita tak tahu LDL yang mana yang tinggi dalam badan kita. The best thing adalah kita kena buang punca LDL tu, LDL tu terjadi, LDL yang jahat tu terjadi. Sebab mungkin dalam badan kita yang tinggi adalah LDL yang bagus, LDL yang membantu kita, yang menyebabkan kita sehat. Kalau you tengok dia banyak kajian dekat sini kalau you tengok dia kajian ini adalah kajian yang dibuat di Leiden. Dia melibatkan 724 pesakit. Jadi pesakit ni di follow up, dia ambil kolesterol dia punya kolesterol tinggi lah. Maknanya dia buat kajian tentang kolesterol dekat ni. Kajian dia dibuat berapa tahun, dah 10 tahun ke berapa tahun kan dia buat. Dan daripada kajian ini, kalau you all tengok salah lah, yang ni kajian yang ni, yang kajian yang dibuat dekat Lothian, apa nama dia Lothian-Burg, dekat sini lah, kat tempat ni lah, Edinburgh Castle of Lothian region. Dekat sini dia buat kajian, berapa puluh tahun tu dah dibuat kajian. Kalau you tengok daripada kajian ni tentang kolesterol dekat tempat ni, kalau you tengok daripada kajian ini bukan kajian pada doktor yang bagi ceramah tu tau. Ini kajian yang dibuat berpuluh tahun, mendapati kalau LDL you tengok yang hijau tu adalah LDL kolesterol tinggi. Maknanya lebih daripada berapa tu? Lebih daripada berapa? You kalau tengok sini lah, baca. Okey? Dan maknanya LDL dia tinggi. Yang middle tu, yang kuning tu LDL dia pertengahan. Yang merah tu LDL dia rendah. Kalau you tengok sebelah sana tu, you tengok yang merah tu maknanya LDL dia rendah. Kalau you tengok daripada kajian ni mendapati bila LDL orang yang LDL dia paling tinggi, dia punya kadar kematian dia paling rendah. You tengok yang hijau tu. Dia punya LDL paling tinggi, tapi kadar kematian dia paling rendah. Dan orang yang LDL dia paling rendah, kadar kematian dia paling tinggi, sampai 95%. So kita nak salahkan LDL ke? Sebab kita tidak buat kajian. Dan kalau you tengok ni juga, ni kadar kematian tadi kadar kematian. Kalau you tengok ni yang sama tadi, kalau you tengok ni pula kajian dekat situ juga, dia mendapati bahawa bila ini adalah kajian yang dibuat berpuluh tahun, bukan Dr. Ju punya kajian, bukannya evidence base, bukannya pakai cakap-cakap saja. Ini kajian juga yang dibuat mendapati yang purple tu, yang biru tu kolesterol dia tinggi, yang kelabu tu kolesterol dia rendah. Kalau you tengok
Orang yang kolesterol dia apa ni yang salah yang biru tu kolesterol dia rendah, yang purple tu kolesterol dia tinggi, maknanya LDL kolesterol. Kalau tengok daripada kajian ni mendapati bahawa bila LDL kolesterol, orang-orang yang ada LDL kolesterol tinggi, dia punya risiko untuk dapat darah tinggi sangat rendah. Orang yang ada LDL kolesterol dia tinggi, risiko untuk dia dapat stroke juga sangat rendah. Risiko untuk dia dapat kronik arteri disease, sakit jantung juga rendah. Jadi kenapa kita salahkan kolesterol? Ini kajian yang dibuat bertahun-tahun, berpuluh tahun, bukannya sekejap saja. Jadi kita kena tengok jugalah, kita tak boleh pakai cakap saja sebab Dr. Ju malas nak cakap kenapa orang yang selalu coach dengan Dr. Ju ada bagi tahu why benda ni berlaku. Jangan kalahkan Dr. Ju. Okey, dan kajian ni juga mendapati yang orang yang high LDL kolesterol, dia punya memory dia tinggi, ingatan dia tinggi, dia susah dah nyanyuk. Yang biru tu yang low LDL kolesterol, cepat nyanyuk, lepat lupa. So you nak salahkan siapa? You nak salahkan LDL kolesterol ataupun tepuk dada tanya diri sendiri. Okey, itu adalah kajian, satu kajian. Ini juga adalah kajian. Ini adalah kajian yang tadi yang dibuat dekat dekat tempat ni lah. Jadi daripada kajian ni pula menunjukkan apa yang mana entah ada ke tidak. Ini adalah satu daripada kajian tu, dia buat kajian kepada dengan orang yang ambil statin, ubat kolesterol. Dia tengok antara orang, dia buat daripada tu yang tadi tu semuanya adalah kajian-kajian tu menunjukkan memang kalau LDL kita tinggi, memang kita punya risiko dapat darah tinggi, stroke, semua lebih rendah daripada orang yang LDL dia rendah. Dan ini pula dia ada 300 orang dibagi ubat kolesterol untuk turunkan LDL, dan didapati orang yang ambil statin ni dia punya memory drop. Jadi bukan tu je, dia ada banyak sebenarnya. Tunjuk satu saja. Maknanya kalau you ambil statin, you punya risiko sakit jantung tidak pun turun. You sama juga akan dapat sakit jantung. Dan you punya memory drop, you punya otot akan fatigue, you tak boleh jalan jauh. Sebab Dr. Ji dah cakap tadi apa fungsi triglyceride, apa fungsi kolesterol. So adakah ubat kolesterol menurunkan kolesterol? Yes. Adakah ubat kolesterol akan menurunkan risiko sakit jantung? Tanya diri sendiri. Dan satu lagi, sebenarnya kalau you tengok, ubat juga banyak side effect. Salah satunya itulah Dr. Ju cakap tadi. Bila you buang LDL kolesterol, apa berlaku? Diorang dah buat kajian, memori akan drop. You punya lutut ni ataupun you punya otot-otot akan lemah. Diorang dah buat kajian. Kalau you all nak full dia punya tu, you boleh tengok dekat YouTube. Okay, so jadi kalau siapa-siapa yang kat sini yang tanya Dr. Ju, kalau saya amalkan ketogenic diet, LDL saya naik, adakah saya perlu ambil ubat? Dr. Ju tak nak cakap apa-apa. Kalau yang dengar daripada tadi, tanya tepuk dada, tanyalah tanyalah diri sendiri, you nak makan ubat ataupun tak makan ubat. Okey, Dr. Ju nanti kena kecam dengan orang jadi ubat. Okey, itu saja untuk daripada Dr. Ju. Kalau ada yang tak faham, you all boleh undur balik, tengok balik live ni dan tengok balik-balik ni, tengok betul-betul. Dan kalau nak lebih lanjut, you all boleh tengok lecture daripada Dr. Nadir Ali, banyak lagi expert, Dr. Eric Berg, Dr. Jason Fung, banyak Sarah Berg, banyak doktor-doktor kat luar negara yang dah tahu pasal benda ni. So, harap-harap you all ni lebih advance daripada orang lain. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Jumpa lagi di lain masa esok ke. Kalau free, Dr. Ju akan cerita pasal topik lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.